Ini adalah Borak Tengah Lapar. Alhamdulillah kita sudah memasuki episod yang ke-28. Masih lagi bersama-sama saya, Epi Syafiq. Ada juga Abang Yasin kita yang masih lagi setia, yang masih lagi segar untuk bersama-sama dengan kita. Dan Ustaz Haryanto Rizal Rukman yang akan terus memberikan informasi serta pencerahan kepada anda. Dan seperti biasa, setiap episod kita di email daripada pendengar kita. Silakan Abang Yasin, bacakan emailnya. Pencerahan. Alhamdulillah. Terima kasih ya DJ AP dan juga Ustaz ya. Ya, tengok sama je daripada awal itu. Kita memang di sini kita kena kekalkan momentum yang sama. Momentum ya. Baik. Jadi kita cuba kekalkan bacaan email tu oleh saya lah. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, saya insaf dengar tu. Allah. Salam Ramadan buat semua. Saya dah kehilangan kawan saya Gaya sikit. Saya dah kehilangan kawan saya sejak ada Okey. Saya Yasin. Okey. Salam Ramadan buat semua, ya. Saya dah kehilangan kawan saya bulan Ramadan tahun lepas disebabkan COVID-19. Semoga rohnya ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Betul ke mereka yang meninggal dunia bulan Ramadan ini lepas seksa kubur? Menarik Ustaz. Dan Alkisahnya untuk episod kali ini adalah Alkisah Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Baik Ustaz, betul Ustaz? Orang yang meninggal dunia bulan Ramadan ni terlepas seksa kubur Ustaz. Okey. Pertama sekali, bila kita nak cerita pasal seksa kubur ni dia ni benda gaib ke bukan benda gaib? Benda gaib. Baik, bagus. So, kalau benda gaib, kita tak boleh simply lah kita nak mengagak-ngagak begitu. Saya tanya tadi kan, lepas tak seksa kubur kan? Gitu. So, kita kena tengok panduan daripada Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah SAW ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Jadi, apa yang Nabi SAW sebut tu adalah wahyu. Okey? Artinya, bila wahyu itu suatu sandaran yang kuat kerana Allah tahu perkara-perkara sama ada yang zahir ataupun yang gaib. Benda yang nyata ataupun benda yang gaib. Baik, settle. So, bila kita kata dia adalah perkara gaib, so kita kena tengok apa Rasulullah SAW sebut. So, setakat ni, sebab saya kena sebut begitu, kerana kadang-kadang kita ni bukanlah dapat baca semua sih. Kan? Setakat apa yang saya baca dan rujuk, tidak ada suatu sandaran yang sahih yang kita boleh letakkan bahawa orang yang meninggal dalam bulan Ramadan maka dia masuk ke dalam syurga. Okay. Bukan dia masuk dalam syurga, maknanya dia terlepas daripada azab kubur. Tak ada. Ya. Tetapi dalam hadis Nabi SAW yang menyebut idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar wa sufidatis syayatin. Bila datang Ramadan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan. Kata para ulama, kalau orang yang meninggal pada bulan Ramadan waktu ini dan dia beramal, orang yang saleh, orang yang baik, dan tentulah bila dia meninggal dalam bulan Ramadan ni istimewa. Kerana apa? Kerana dia meninggal di bulan yang istimewa. Cuma syaratnya mesti orang itu lepaslah syarat-syarat yang asas. Syarat asas ni orangnya baik, orang yang menjaga amalnya, orang yang menjaga soal hubungan dengan manusia. Maka kalau dia meninggal dalam bulan Ramadan berarti dia meninggal pada satu masa yang istimewa dan juga masa yang begitu kita sebut ialah makna istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada. Ya. Jadi sebab itu kalau tengok surah An-Nahl ayat 32 misalnya Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuk kalian ke dalam syurga dengan apa yang kalian kerjakan. Jadi soal kematian ni pada bulan-bulan tertentu misalnya, yang ini mesti ada satu sandaran kerana ini benda yang gaib. Kita tak boleh mengagak ataupun dengar orang tu bercakap begitu. Wallahualam. Okey. Baik Abang Yasin, kita nak tambah ada soalan sih? Tak, macam orang yang biasa meninggal, tak kiralah dia tu baik ke tidak, tapi bila bulan Ramadan je ada kes meninggal dunia, adakah dia mati dalam keadaan husnul khatimah? Dia husnul khatimah atau tidak kita pertama gini bila orang tu dah meninggal dunia, kita kena serah urusan itu pada Allah Ta'ala. It's not tugas.
Sin. Tugas. Allah. Tak, saya nak sebut Sin, dia bukan kerja kita Ya. untuk nak judge orang. Dia dah meninggal. Bila dia meninggal, dia bukan urusan dengan kita dah. Dia urusan dengan Tuhan. Dan kita tak tahu kerana dia dah meninggal pasal dia bukan duduk dalam dunia kita. Dia duduk dalam alam yang lain. Ya. Maka alam yang lain tu yang ketahui Allah Ta'ala. Kalau mungkin sangkaan kita, dia ni orang berdosa, dia begini, tapi kita tak tahu. Di sisi Allah Ta'ala mungkin Allah ampunkan dosa dia, kita mana tahu. Ya. Ketika kematian dia bertaubat, kita tak tahu. Betul Ustaz. Jadi kita tidak boleh judge orang. Keadaan itu pertama. Yang keduanya, dia tidak boleh untuk nak pertahankan diri dia, Sin. Faham tak, Sin? Orang mati macam nak pertahan diri dia. Betul. Boleh jadi apa yang kita sangka tu silap. Kan? Jadi kalau orang yang hidup, dia boleh bersuara. Dia kata, kenapa awak nak tuduh saya begini? Sebenarnya apa yang awak cakap tu salah. Sebenarnya apa yang orang kata tu hanya sangkaan. Nampak? Ya. Jadi sebab itu orang yang dah meninggal dunia kita tak boleh kata apa. Tapi kalau Yasin sebut tadi, kita nak menentukan di husnul khatimah, su'ul khatimah, Sin. Husnul khatimah ni makna pengakhiran yang baik. Su'ul khatimah ni makna pengakhiran yang tak baik. Itu juga sebenarnya kita tak boleh nak confirm. Kita hanya boleh kata mudah-mudahan. Kita kena sebut gitu, Sin. Mudah-mudahan is gambaran husnul khatimah. InsyaAllah. Sebab Dan kita tak tahu. dan kita nak mengakhiri untuk kad habis yang pertama. Kad yang pertama. belum lagi. Kad yang pertama. Saya rasa macam cepat sangat habis. yelah. Sejak hujung-hujung ni. Sejak DAP ni. Baik, kita kembali sebelah sini dalam Borak Tengah Lapar. Oi, lapar betul ni. Jom kita ikuti Borak Tengah Lapar. Tengah Lapar untuk hari ini, masuk episod yang ke-28. Jangan dihiraukan suara saya sejak daripada episod 1 sampailah sekarang yang beginilah suara saya. Dan untuk topik kita pada hari ini adalah Al-Kisah Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Baik Ustaz, dia kata seseorang itu meninggal dalam bulan Ramadan ni, dia ada tertinggal puasa. Macam semalam dia tinggal puasa, lepas tu besoknya dia meninggal dunia. Macam mana kira itu Ustaz? Pertama, puasa dia tu mesti dipanggil dilunaskan. Lunaskan juga. Kerana itu dikira hutang. Hutang. Lunas ni maksudnya kalau dia orang dah meninggal, dia ada dua cara. Pertama, sunat keluarga dia puasa. Waris dia lah, wali dia sunat puasa. Anak ke, itu boleh puasa. Okey? Jadi bila dia puasa, makna selesailah dia punya dia punya puasa tadi. Kalau tidak, dia bayar saja fidyah. Ya, dia bayar fidyah. Maknanya mengikutlah jumlahnya. Berapa banyak di hari dia tak puasa dan itu dikira berapa cupak. Hari ni secupak berapa ringgit, RM2 lebih ke RM1 lebih gitulah, kena gantung pada Jabatan Agama ataupun Baitul Mal itu sendiri. Okey, lepas tu kalau sekiranya keluarga dia tak nak puasa dan dia ada duit misalnya. Kan ada duit harta yang ditinggalkan, Sin. Jadi nak upah orang lain boleh, tapi dengan syarat upah ni mesti dapat izin. Izin Daripada waris lah. Ya. Kalau izin daripada si mati, Itu masalah. saya rasa saya pun tak nak puasa. Kan? Jadi bergantunglah. Kalau orang tu nak puasa, okey, satu hari saya ambil 300. Kan? 300. 300. Kalau nak lah. Okey, setuju, jalan. Oh, Boleh? boleh Boleh, Sin. Itu kalau orang yang tak puasa lah. Maksudnya dengan sebab sakit ke sebagainya. Jadi sebenarnya kalau dia tak puasa semalam, kalau dia tak puasa bertahun-tahun, Sin, kena fidyah juga. Dia fidyah. Dia kena fidyah. Kena kira lah berapa banyak dia tak puasa tu. Macam contoh kita tak tahu berapa banyak. Macam mana tak? Ini antara soalan-soalan yang popular lah berkait dengan puasa ni. Sebab apa? Bila apa dia ni dipanggil istilahnya, dia dah lama tak puasa. Kan? Dia dah lama tak puasa. Lepas tu dia meninggal dan dia tak catat berapa jumlah. Yang ini keluarga kena tengok kepada sangkaan yang lebih paling hampir lah. paling hampir lah. Maknanya agak-agak berapa. Kalau katalah contoh dia ni, kita orang ni bapak dia. Bapak di sini, kita jangan cakap bapak kita kan, contoh bapak kita. Kadang-kadang kita suka buat contoh gitu, tak boleh sih. tak boleh. Dalam Islam tak boleh gitu. Contohlah saya kena pukul. Apa hal pula contoh diri sendiri? Jangan. Contoh-contoh tak elok ni jangan pada kita, jangan pada orang. Sebab tu dulu orang pakai sipulan sajalah ni. Ini pendengar kita dengar kan supaya dia tak buat. Sipulan. Dulu kan pakai sipulan. Katalah sipulan. Kenapa begitu? Sebab kita tak boleh nisbahkan keburukan kepada kita, pada orang. Contohlah, laki kau kena curi. Apa hal laki aku? Laki kena curi. Pasal Laki kau lah kenapa tak laki sempat aku? cerita dah tangan ni. Contohlah. Jadi sebab itu tak sesuai. Jadi kita sebut, katalah satu orang bapak dia meninggal. Jadi kena tanya mak dia, mak, bapak ni macam mana puasa dulu? Seingat
mak kenal bapak kau ni memang tak pernah puasa. Dulu, saya ingat kenal. Ya. Bila mak kahwin dengan bapak kau pun tak puasa juga. Sekarang lah baru puasa. Bapak tengok, mak tengok. Bila dia puasa? Ni sekarang dia puasa lah. Puasa selama-lamanya. Sebab dah meninggal dunia, puasa terus lah mana ada orang makan. Betul. Jadi, maknanya kita tanya orang yang terdekat. Atau mungkin kawan dia ke, atau kenalan dia. Mungkin masa muda-muda macam mana? Oh, bapak kau ni memang dulu kaki puasa. Aku ingat dia pengen puasa je lah. Tak pernah aku tengok tak puasa. Okey. So, kita pakai yang itu lah. Faham tak? Sangkaan yang Sangkaan yang paling hampir. Istilah. Baik-baik. Abang Yasin ada soalan? Ada Ustaz. Apa sih? Kelebihan sekiranya kita meninggal di bulan puasa ni, Ustaz. Kelebihan? Dia kita sebut tadi Zin, memanglah tadi kita sebut soal orang meninggal bulan puasa dia lepas azab kubur ke tidak kan. Yang ni kelebihan. Kelebihan bulan puasa tu memang ada Zin. Memang ada. Memang ada. Kelebihan bulan puasa. Memang betul. Maksudnya bulan puasa tu memang banyak kelebihan yang Allah bagi. Tetapi adakah mati di dalam bulan tu suatu kelebihan? Ini yang kita berbalik juga pada konsep yang asal. Apabila orang mati dalam bulan yang baik dan dia mati dalam keadaan baik, meninggal dunia dalam keadaan baik, dalam keadaan beramal, dalam keadaan buat perkara-perkara yang baik, dalam keadaan dia ini tidak berdosa. Bukanlah tidak berdosa, maksudnya bertaubat daripada dosa. Itu lebih tepat. Maka ketika itu kita kata, maka dia berada pada mudah-mudahan pengakhiran yang baik. Ingat perkataan tu Jangan kita confident sangat. Oh, bapak saya ni kata dia husnul khatimah. Oh, jangan. Kita tak tahu Zin, orang ni husnul khatimah ke su'ul khatimah. Kita tak tahu. Yes. Walaupun ada tanda-tanda, tapi kita tidak boleh terlalu yakin. Yes, tanda tu memang ada. Kan? Misalnya ada disebut dalam hadis orang yang mati berpeluh. Kan? Itu, ya, tapi kita tak boleh terlalu confirm. Kan? Kita tak boleh terlalu confirm kerana kita tidak tahu benda gaib. Itu konsepnya begitu. Okay? Ya. Baik Ustaz, kipas pun dah berpusing. Maknanya kita kena berehat. Dan kita kembali selepas ini dalam balik. Borak Tengah Lapar. Okey, lapar. Jom kita ikuti Borak Tengah Lapar. Masih lagi bersiaran apa ni Pi dalam Borak Tengah Lapar. Mungkin orang terfikir lain pula suara Pi. Betul lah. Sebenarnya suara Pi yang sekarang. Silakan Pi. Baik, terkejut je Zat. Jadi baik, ini adalah Borak Tengah Lapar. Dan kita bercerita mengenai Al-Kisah Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Meninggal dunia pada bulan Ramadan. Saudara saya pun hampir meninggal dunia. Baik Ustaz, dikabarkan pintu syurga terbuka luas dan pintu neraka ditutup ketika bulan Ramadan. Adakah mereka yang meninggal dunia ni bulan Ramadan ni akan mudah masuk syurga Ustaz? Okey, dia pusing-pusing soalan tu masih situ lagi. Masih situ ya? Sebahagian ulama mengatakan bahawa maksud dibuka pintu syurga ditutup pintu neraka, artinya kalau kita pergi ke syurga memang nampak pintu syurga terbuka luas. Ini dipanggil makna zahir daripada hadis tu. Kalau kita pergi singgah pula neraka, tapi tak payah singgah lah neraka jangan main-main. Ngeri. Jadi kalau tengok neraka memang tertutup. Itu makna zahir. Hadis Nabi SAW sebut. Ada satu lagi dipanggil makna majaz. Majaz ni artinya perumpamaan. Perumpamaan. Nabi SAW sebut bulan Ramadan diumpamakan syurga terbuka luas, neraka tertutup rapat. Artinya apa? Bulan Ramadan ni orang banyak buat kebaikan, orang tak berapa nak buat kejahatan, ataupun kejahatan ni dia macam bukan kurang Sin. Dia panggil macam slow aja, macam tak apa nak jadi je gitu. So, dalam masalah syurga neraka ni tadi, dia tetap juga berbalik kepada prinsip asas bagaimana orang tu punya cara hidup ataupun amalan dia. Tetapi memanglah kalau orang yang meninggal dunia ni Sin, ada satu diajarkan oleh Nabi SAW ataupun diberitahu oleh Rasulullah SAW bahawa dalam bulan Ramadan ni setiap malam Allah akan membebaskan orang-orang daripada neraka. Dan tidak ada hari yang lebih banyak pembebasan daripada neraka melainkan pada bulan Ramadan. So maknanya kita yang hidup ni seronok sepatutnya. Ya, betul. Kenapa? Kita ada chances untuk doa mak ayah kita atau kawan-kawan kita yang kita sayang Di bulan Ramadan ni Sin. Ya. Macam ibarat orang masuk penjara, kita nak apply untuk pengampunan. Kan? Katalah bulan Ramadan ni Sin, misal katalah contoh kan, Pengampunan dibagikan pengampunan. Bukan pengampunan Allah Ta'ala, ni pengampunan orang penjara, katakan contoh. Agung lah katalah. Contoh kan. Memang ramai beratus orang. Tiap-tiap hari orang akan cuba merayu. Betul. Maka Allah Subhanahu Ta'ala, Nabi SAW sebut dalam hadis, memang Allah akan bebaskan orang daripada neraka setiap malam. Dan tak ada hari yang lebih banyak Nabi SAW sebut Allah bebaskan pada neraka melainkan pada bulan Ramadan. Jadi maknanya apa? Maknanya kita kena doa lah.
Kalau kita ada mak ayah yang dah meninggal dunia, atuk kita sayang dia. Doa, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikanlah kami daripada kalangan orang-orang yang mendapat pembebasan daripada neraka-Mu, ya Allah. Tapi tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu pun okeylah sini. Yalah. Kan? Bahasa Melayu pun, ya Allah, bebaskan aku. Ataupun, ya Allah, saya suka kalau baca begitu, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Kalau macam saya, mak saya dah meninggal dunia, Allah yarhamha. Jadi saya niatkan, ya Allah, kau bebaskan mak aku daripada neraka-Mu. Bukan kita kata mak kita masuk neraka. Ya. Kerana kita tak tahu, maka kita mohon, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Ya, dengar Pi. Betul. Bulan puasa ni memang banyak kelebihan yang perlu kita kata apa grab. Bukan kita kena call grab je. Bukan. Ya. Di bulan Ramadan ni kita kena grab sebaik-baik. Kata jangan lepaskan peluang lah. Ya, InsyaAllah. InsyaAllah. Perbarui, perbaiki mungkin tahun ni tahun yang lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak seronok saya tengok gaya Abang Yasin tu. Baik, itulah dia topik kita yang kita bincangkan untuk hari ini, iaitu Al-Kisah Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Semoga bermanfaat untuk kita bersama-sama. Dan apakah topik dia pada hari esok, itu kita akan cerita pada hari esok. Dan untuk hari ini kita tamat di sini. InsyaAllah berjumpa lagi dalam Borak Tengah Lapar. Borak Tengah Lapar itu tadi dibawakan oleh KLFM.